Hai, Assalamualaikum. Hari ini kita nak tengok soalan SPM 2011, soalan nombor 43. Jom kita baca soalan. Asid manakah yang mengandungi bilangan ion hidrogen yang paling tinggi? Bilangan hidrogen yang paling tinggi ataupun paling banyak. Jadi pilihan jawapan kita, jom kita tengok. A 25 cm padu asid nitrik kepekatan 1 molar. B 25 cm padu asid etanoik kepekatan 1 molar. C 25 cm padu asid sulfurik kepekatan 1 molar. D 25 cm padu asid hidroklorik kepekatan 1 molar. Jika kita perhatikan di sini, keempat-empat pilihan jawapan kita semua mempunyai isi padu yang sama, iaitu sebanyak 25 cm padu. Okey, kita juga dapat perhatikan di sini adalah kepekatan setiap asid yang diberi adalah sama, iaitu 1 molar. Nampak, semua 1 molar, sama banyak dan sama pekat. Jadi pilihan jawapan yang berbeza di sini adalah jenis asid. Jadi kita kena tahu asid dua jenis, iaitu asid kuat dan asid lemah. Okey, asid kuat kalau dia mengayon, bila kita letak dalam air, dia mengayon sepenuhnya di dalam air. Mengayon sepenuhnya di dalam air. Di dalam air menghasilkan ion hidrogen yang tinggi, kepekatan ion hidrogen yang tinggi. Manakala bagi asid lemak mengayon separa di dalam air. Okey, mengayon separa di dalam air menghasilkan kepekatan ion hidrogen yang rendah. Ini perbezaan asid kuat dan asid lemah. Jadi kita tengok dulu yang mana dia nak paling tinggi. Bila dia nak hidrogen paling tinggi, dia merujuk kepada asid kuat. Asid kuat mengayon sepenuhnya di dalam. So, mana satu asid kuat? Jom kita kenal pasti. Asid nitrik adalah asid kuat. Asid etanoik, okey, ini adalah asid lemak. Sebab etanoik, kalau awak jumpa asid yang ada oik kat belakang ni, itu semua asid lemah. Boleh faham? Metanoik, propanoik, butanoik, asid butanoik. Biasanya karboksilik asid kita kategorikan dia sebagai asid lemah. So B bukan pilihan jawapan yang ideal. C, asid sulfurik. Yes, ini adalah asid kuat. Manakala D adalah asid hidroklorik. Okey, adalah asid kuat. Semua mengayon sepenuhnya di dalam air. Alright. So kita hanya dapat eliminate satu saja, B saja. Berdasarkan pengetahuan kita berkenaan asid lemah dan asid kuat. Sekarang daripada asid kuat tu pula, ia ada kategori asid diprotik dan monoprotik. Apakah yang dimaksudkan diprotik dengan monoprotik? Okay. Kalau monoprotik, bila ia mengayon di dalam air, dia menghasilkan 1 mol hidrogen ion. Mono maksudnya tunggal satu. Okay. Kalau diprotik, asid kuat diprotik, dia mengayon di dalam air menghasilkan 2 mol ion hidrogen. Okey, jadi kalau yang ni satu mengayon buat 2, of course lah asid diprotik lagi tinggi kepekatan ion hidrogen. Jadi kita nak cek antara 1, 2, 3 ni yang manakah asid diprotik. Kita start dengan asid nitrik. Ambil asid nitrik HNO3, letak dalam air, dia akan mengayon jadi H+ dan NO3 negatif. Nampak? So dia mengayon hanya menghasilkan 1 mol hidrogen saja. Boleh? Kita cek pula pilihan jawapan yang kedua, asid sulfurik.
H2SO4 bila kita letak dalam air nampak dua hidrogen, dia akan mengayon kepada hidrogen dan ion sulfat. Cikgu seimbangkan So kalau perhatikan tengok, ini bilangan mol ion hidrogen yang terhasil bila dia mengayon adalah 2 mol. Ini adalah asid diprotik. Yang ketiga kita ada asid hidroklorik, HCl. Bila kita letak mengayon di dalam air, dia akan membentuk H+ dan Cl negatif. Juga 1 mol monoprotik. Jadi satu-satunya asid yang diprotik menghasilkan ion hidrogen yang paling tinggi di sini ialah asid sulfurik. So jawapan kita adalah C.